cukup enak lah. Siapa datang sini mesti mencoba. Madunya agak manis dan sedikit masam. Keunikan madu kelutuknya mempunyai pelbagai rasa dan variasi rasa madunya memang lain yang kita rasa dengan madu yang lebah, yang menyengat. Pada mulanya kami mula menceburi bidang madu kelulutuk pada tahun 2014. Pada masa saya secara kecil-kecilannya lah, cuma ada 20 lok saja. Kami melihat ada peluang ataupun potensi untuk dimajukan perusahaan kelulut ini. Pada tahun 2016 kami mula dengan secara besaran lah, iaitu percubaan sebanyak 150 lok. Pada sekitar tahun 2016 pasaran madu kelulut masa itu amat membangsakan. Harganya boleh kalau tahanlah sehingga pada tahun 2019 harga masih boleh bertahan lagi. Kami melihat bila keadaan alam semula jadi di Lundu tu lah, kami melihat banyak hutang-hutang lagi, dan di situlah kami terfikir kita menggunakan alam semula jadi untuk mencari pendapatan, iaitu kami dengan pergi ke gunung ataupun mencari kawan-kawan yang ada tempat dan kami menyewa. Nah, di situlah kami meletakkan lok kelulut kami. Apabila kami melihat permintaan semakin tinggi dan kami pun siap membekal dengan sepenuhnya, jadi kami cuba pergi kepada pengusaha-pengusaha kampung, di mana kadang-kadang sidaknya susah untuk memasarkan hasil kelulutnya. Jadi kami pergi berjumpa dan berunding sidaknya kami akan membeli hasil-hasil yang dikeluarkan oleh peternak-peternak di kampung-kampung yang ada di daerah Lundu tu. Bila kami membantu ataupun membeli hasil produk sidaknya, kami fikir kami konsep berkongsi rezeki. Kita membantu, contohnya sidak mengeluarkan hasil, sidak siapa nak memasarkan, jadi kami beli dan kami bantu memasarkannya dan kami patternkannya, botolkannya supaya semakin menariklah, botol yang menarik, packaging yang menarik, kawan-kawan dapat menarik perhatian pembeli lagi lah. Cara pemasaran kami menggunakan sistem ejen lah ataupun wakil jualan. Selain daripada ejen, buat masa tu kami menggunakan dalam talian lah. Contohnya kami menggunakan platform Facebook, FB page, Instagram. Bila kita menggunakan platform online tu, boleh kata pasaran kita sampai ke seluruh dunia lah. Selain daripada Sarawak itu sendiri ataupun di sebelah semenanjung. Perusahaan madu kelulut kami dibantu oleh isteri saya lah, yang banyak khususnya melibatkan online. Dia telah mahir juga dalam penggunaan jualan dalam internet, dan begitu juga kami terima kasih kepada kementerian ataupun agensi lah yang banyak membantu, khususnya pihak PEKRA, pihak MARA, pihak pejabat daerah ataupun pejabat majlis daerah contohnya, dan jangan lupa juga kepada wakil rakyat kita lah, banyak membantu untuk nak mengangkatkan martabat usahawan kita di luar bandar khususnya lah. Dan lagi agensi banyak membantu kami dari segi macam mana nak mengajar kita ataupun nak memasarkan produk kita di dalam online lah. Asal dari Lundu, tapi dah menetap di Kuching. Keluarga masih ada di Lundu lah. Sekarang ini saya mula benda-benda yang saya suka, seronok sebagai hobi. Antaranya memelihara kelulut lah. Keuntungan kita molah kelulut, nginang kelulut ialah kalau haiwan lain kita bagi dia makan, tapi kelulut ini dia memberi kita sumber ekonomi. Antaranya dia boleh menghasilkan, kita boleh jual madunya. Di samping itu madunya memberi kebaikan untuk badan, terutamanya untuk kesihatan, stamina. Di rumah saya tu ada 31 lok.
Ini yang ada lah. Ini saya boleh kata tempat kami itu kawasan bandar di sebelah Metro City aja. Setahun dua lepas itu tempat itu telah dijadikan kedai-kedai yang termasuk hotel, mall dan sebagainya akan datang. Kelulut yang saya ada sini pun masih boleh survive. Orang kata di bandar tak boleh buat kelulut ini, tetapi kelulut saya masih boleh bertahan sehingga hari ini. Cuma dalam 1 tahun tidak seperti di kampung, kita boleh kerap mengambil madunya. Sini mungkin dua kali setahun. Salah satu ancaman kelulut ialah kepanasan. Sebab nyampun pot akan cair apabila terlalu panas. So, kita perlu ada teduhan. Kalau nak menternak di bandar, sama ada tanam pokok ataupun kita adakan satu atap atau awning supaya tidaknya terdedah direct dengan panas. Selain daripada semut halus. Di rumah-rumah kita banyak semut. Kalau boleh kita menghalang kehadiran semut tu, ada macam-macam cara lah nak halang semut. Macam-macam jenis semut tu. Semua semut adalah musuh kelulut. Dan yang ketiga ialah biasanya di rumah kita ada banyak cicak. Cicak pun salah satu ancaman utama kelulut. Ada yang mengatakan pencemaran asap daripada kenderaan. Jadi itu yang sepanjang pengetahuan saya si betul lah. Sebab kelulut adalah haiwan yang sangat bersih dan nya boleh milih makanan yang sesuai untuk sidaknya. Kelulut yang ada yang lebih popular kalau di Sarawak tu nya lebih Itama lah yang lebih popular. Dan satu lagi Lespiciata yang kuning dan satu lagi Terosika. Tapi yang popular yang banyak menghasilkan madu adalah Itama lah. Kini tu kita berada di Nirano Stingless Bee Farm. Okey, apa yang menarik di situ, kami memiliki hampir 220 hive dan ada 14 spesies kelulut yang rare. Di antara yang paling limited dan yang paling best di situ adalah jenis sawo Sarawak, iaitu Genio Trigona lactea fasciata, di mana si spesies tu kita hanya boleh dijumpai di Kepulauan Borneo aja dan si ada di tempat lain lah, dan kita boleh nangga spesies ya ada di Nirano Agro Farm tu. Dan apa yang menarik di situ, aktiviti kita di situ, kita boleh melihat dengan pelbagai jenis kelulut, boleh nangga pelbagai jenis bunga, dan kita boleh nangga pelbagai jenis kelulut yang bersifat kristal lah. Contohnya tadi macam sawo Sarawak. Dan sikit juga kita situ boleh menyedut madu direct daripada nyampun sarang. Ia satu pengalaman yang kita harus rasai dan satu pengalaman yang harus ada pada kita apabila kita berkunjung ke Nirano Agro Farm tu. Jenis sawo Sarawak tu memang rasa madunya lain daripada yang lain, seperti yang madu yang ada di pasaran. Rasanya dalam 40% masam, okey, 40% manis, 10% rasanya ada sedikit rasa peppermint, dan tu yang menariknya, 10% tu bau madu tu ada bau herba. Ia yang menariknya. Dan kepada pengunjung yang datang ke situ, ada yang tarikan yang terbaru di Nirano Agro Farm adalah atau yang paling menarik tahun tu, okey, Nirano Upside Down 3R House. Okey, tu adalah tarikan yang terbaru di Sematan khususnya. Dan apa yang menarik rumah tu, okey, nya berkonsepkan rumah terbalik dan berkonsepkan kita semula, iaitu 3R, recycle, reduce, reuse. Dan kita cuba menerapkan konsep kita semula tu
kita gabungkan apa yang tersedia ada, dari agrotourism kepada education, 3R agrotourism. Itu yang ada konsep yang terbaru di Nirano Agro Farm. Bermula tahun 2015, hanya hobi biasa. Akhirnya kini tu menjadi satu kejayaan sepenuhnya kepada kami. Dulu bermula dengan 2 lok aja, dan kini tu kami boleh berbangga kami ada lebih 220 hive dan ada 14 spesies kelulut. Peternakan lebah kelulut tu sebenarnya bukan hanya kita untuk menternak. Tapi sebenarnya kalau kita ambil iktibar, ambil pengajaran, ambil pengalaman daripada kelulut, sebenarnya sidaknya tu kelulut tu lebih mesra, lebih harmoni seperti mana yang kita dah lama amalkan di Sarawak. Jadi kehidupan yang ada di Nirano Agro Farm, koloni kelulut, di situ ada 14 spesies, bermakna ada 14 etnik yang bersatu padu, yang bekerjasama, yang hidup secara harmoni dalam satu kawasan, dan mereka sidaknya tu dapat hidup sama. Nirano dicetuskan, diilhamkan oleh bapa kami, Hamri bin Kating. Dan sebenarnya Nirano tu bukan sahaja sekadar nama, tapi sebenarnya satu simbol penyatuan keluarga, di mana konsep tu kita dapat lihat dari kelulut. Dan dalam satu koloni sidaknya orang tu ada seekor queen, ada pekerja, ada macam-macam peranan masing-masing dalam satu koloni. Dan sidaknya tu hidup dalam satu keluarga yang harmoni. Macam tu lah tadi penyatuan keluarga yang diilhamkan oleh bapa kami dengan adanya nama Nirano tu, satu penyatuan keluarga. Dan Nirano tu bukan sekadar ladang kelulut, bukan sekadar rumah terbalik yang berkonsepkan kita semula, dan bukan sekadar tempat kunjungan kepada pelancong, tapi sebenarnya satu tempat penyatuan, satu tempat persepakatan setiap ahli keluarga dalam Nirano. Kami bukan pemilik Nirano, dan siapa-siapa pun bukan pemilik Nirano. Kami cuma bertanggungjawab sebagai seorang pengurus dalam Nirano untuk menguruskan apa yang ada di Nirano. Dan sebenarnya Nirano tu adalah legasi daripada bapa kami. Ia yang kami pertahankan sampai kini tu, supaya Nirano tu bukan setakat dikenali di Sarawak, di Malaysia, di Asia, tapi sebenarnya kami inginkan Nirano tu dikenali di mata dunia. Sidaknya akan nampak Nirano tu bukan sahaja satu farm, bukan sahaja satu tempat rumah terbalik, tapi satu penyatuan. Dan penyatuan tu kita bukan, kalau kita nak tangga dengan aspek yang lebih luas, sama macam etnik kita di Sarawak. Satu penyatuan yang kukuh pada setiap etnik. Syarikat ini iaitu Sofia Taha Holding Sdn Bhd merupakan syarikat penghilangan produk-produk berasaskan madu kelulut dan juga propolis daripada lebah kelulut.
Saya menceburi bidang ini disebabkan oleh sejarah silam lah, sejarah lampau, di mana saya mengalami masalah kesihatan ketika itu, iaitu peptic ulcer lah. So dalam tahun 2013 itu, seperti biasa saya Google nak cari, selain daripada ubat lah, saya ada ubat ketika itu, saya ambil ubat, dah buat pemeriksaan everything, memang sah lah ada peptic ulcer. Ada, kalau bahasa biasanya, ada luka lah dekat usus tu. Kamera masuk. Bila Google tu, memang jumpa dekat Google, dia kata stingless bee honey. Ketika tu memang dah ada orang buat kat Malaysia, tapi tak komersial lagi. So bila Google tu, saya mula saya punya quest mencari madu kelulut ni. So saya jumpa lah dekat area on the way Kelunduk lah. Ketika itu dia orang jual bukan yang diternak, tapi yang dia potong daripada log lah. Daripada log, dan madu tu ketika tu jual kecil je, botol kecil RM50. So saya beli, saya amal 6 bulan dan saya nampak kesan dia memang drastik lah. Sampai saya tanya isteri, betul ke ni? Tapi itu berdasarkan laporan dekat Google yang mengatakan stingless bee honey ni, dia boleh melawan Helicobacter, itu bakteria yang menyebabkan gastrik. Sebab saya sering gastrik, terlampau kerap gastrik, jadi terluka lah. So dari situ saya bila tengok ada perubahan, saya start beli log yang pertama lah, 3 log. Saya beli 3 log. Kebetulan 2015 berlangsung Hari Peladang Peringkat Kebangsaan. So ketika itu kita merupakan satu-satunya 2015 syarikat biasalah yang menjual kelulut. Ada 2 lagi pihak, tapi agensi kerajaan lah. So bila kita nampak daripada expo pertama tu, kita nampak sambutan, memang hebat lah, memang hebat. So kita nampak ada potensi untuk madu kelulut ni, produk madu kelulut ni berkembang seterusnya. Salah satu ciri madu kelulut ni lah, sebab dah banyak orang buat perbandingan madu kelulut dengan madu lain-lain lah. Yang pasti setiap madu tu memang ada kelebihan tersendiri. Tapi bagi kelulut itu sendiri, telah banyak research yang dilakukan. Yang terbaru, kalau kita tengok apa yang dipublish, adalah gula dalam kelulut itself, TH lulus. Di mana selama ni dia orang ingat sucrose. TH lulus ni adalah madu asli dalam madu kelulut, yang sangat rare lah, sangat jarang dijumpa, sangat baik lah, even untuk orang yang ada masalah kesihatan lah, tu jarang dijumpai. Itu research yang done by 2 universiti lah, satu kat Malaysia, satu dekat Australia. Dan istimewanya yang lain, dia kurang manis macam madu lain. Dia banyak benefit. Contoh, kalau agensi kerajaan sendiri yang buat kajian, ada yang mengatakan dia punya kadar antioksidan sangat tinggi daripada madu lain, berbanding madu lain. Tapi apa yang paling signifikan adalah kebolehan madu kelulut merencat bakteria. Dia test macam-macam madu kelulut ni yang paling konsisten lah, merencat bakteria lah. Kita mula masuk ke pasaran Jepun pada awal 2019, dan ketika itu kita sangat happy lah, sangat gembira. Sebab apa? Sebab proses kemasukan madu kelulut daripada sini ke Jepun ikut saluran yang betul. Bermaksud ikut CIQ lah, CIQ melalui dia punya port, dan masuk ke Jepun. Dan alhamdulillah kita tunggu, first kita nak masuk tu kita tunggu 2 minggu. Bila sampai sana dah ada test report kat sini, sampai kat sana dia test lagi. So satu pencapaian yang memang masa tu sangat mendebarkan. Tapi bila kita dah masuk pertama kali, kedua kali, ketiga kali dan seterusnya, kita sangat berbangga lah. Madu yang orang tak tahu sebelum ni kan, orang tak kenal pun, madu apa ni, madu cair kan. Kita berjaya tembusi yang pertama, pintu masuk ke Jepun itself. Seperti yang ramai tahu, nak masuk ke Jepun tu tak mudah lah. Macam-macam lah dia test. Salah satu pembeli kita kat Jepun, sebelum ni dia pun pernah mengimport madu kelulut, tapi bukan dari Malaysia, daripada Latin America. So kalau kita nak tengok sejarah Malaysia, baru 8 tahun tu kan, 7 tahun.
madu kelulut ni dikenali. Sedangkan di Latin America dah lama dah, lebih 5-6 tahun awal daripada kita. Sebab tu dia orang pernah membeli di Latin America, cuma kenapa dia berpindah kepada kita, sebab kita mengeksport madu kelulut dalam bentuk yang dia punya kandungan kelembapan tu kita sudah turunkan melalui kaedah yang kita ada lah, tanpa pemanasan. So bila madu you dah moisture content tu ataupun kandungan kelembapan tu dah turun, maksud madu you boleh tahan lama, dia tak menapai lah. Kalau sebelum ni pengusaha madu kelulut termasuk saya dulu masalah, sebab yang daripada, kalau you pernah tengok, you pernah lawat kebun kelulut, madu kelulut tu you ambil dia cair kan. So bermaksud kelembapan dalam madu tu sangat tinggi lah, sangat tinggi. So bila you botolkan, kalau you letak kat rumah you makan sendiri okey lah, tapi bila you nak komersialkan madu tu, kita ambil masa katalah 4 bulan 3 bulan dia start menapai, lepas tu you boleh nampak dekat shelf dekat supermarket ke, dia mula berbuih and then dia boleh macam volcano lah, meletus lah. Tu antara cabaran yang kita dah lalui sebelum ni. Kelulut dia mempunyai banyak potensi dari segi makanan ataupun minuman, kosmetik dan juga farmaceutical. Macam kami telah membuat research untuk kelulut dari madu ke propolis. Madu kami guna untuk kosmetik, selain dari kosmetik juga untuk makanan tambahan, minuman. Kejayaan terbesar kami dalam bidang kelulut ni apabila kami dapat menghasilkan propolis ekstrak tanpa menggunakan alkohol. Kejayaan tu telah berlangsung sepanjang 2 tahun, and then kami membuat penyelidikan dari semasa ke semasa dengan try and error, banyak kesalahan, salah buang, sampailah kami menemui satu formulation untuk menghasilkan propolis tanpa menggunakan alkohol dan halal. Salah satu kejayaan yang kami telah capai untuk madu kelulut adalah apabila kami dapat menghasilkan sebuah teknologi yang dapat membuang moisture content di dalam madu tersebut. Dengan berkurangnya moisture content di dalam madu, kami dapat memanjangkan shelf life madu tersebut dan membuatkan madu tersebut lebih pekat dan sedap dan nyaman. Sebagai seorang penyelidik, saya melihat potensi yang sangat besar terhadap madu kelulut, di mana ia dapat dikembangkan di pelbagai bidang, terutamanya bidang pertanian di seluruh Sarawak dan juga Malaysia dan juga global.